Boleh jadi misi Ricky ataupun misi menghantar bantuan. Silakan. Okey, baik. Ramai yang bertanya kenapa Syria, kenapa tidak Palestin, kenapa tidak maksudnya ketika waktu tersebut lah, maksudnya orang sedang bercakap tentang Rohingya for example, tapi kita bercerita tentang Syria dan bagaimana kita nak membawa isu Syria pada waktu tersebut. Saya merasakan satu cabaran lah yang diberikan kepada saudara Jufitri Johar untuk memperkenalkan tentang negara Syria, dan bukan saja memperkenalkan, mungkin pada waktu tersebut ramai dah sebenarnya pelajar-pelajar daripada Malaysia ni belajar di Syria, tetapi untuk mereka ataupun untuk membentangkan ataupun untuk menceritakan konflik kemanusiaan ataupun konflik peperangan yang sudah bermula lebih hampir setahun pada waktu tersebut, belum ada yang bercerita sebenarnya. Jadi dan kita mengambil tanggungjawab pada waktu tersebut, satunya sebab saya di-assign lah, saya diberikan tugasan, tetapi saya mengambil cabaran. Walaupun saya tidak pernah ke Syria, saya tidak boleh dan tidak fasih bercakap tentang bercakap bahasa Arab dan sebagainya. Namun cabaran tersebut sebenarnya diberikan penekanan ataupun diberi push disebabkan oleh rasa kemanusiaan kita. Sebab apabila saya mendengar tentang 10,000 kematian yang telah dicatatkan dalam tempoh 1 tahun, it means something. It means saya memikirkan kenapa tidak ada orang bercerita tentang isu Syria, dan dengan itulah melalui kempen Save Syria yang kita laksanakan di peringkat ABIM, maka kita lancarkan seluruh negeri, kita bergerak ke seluruh negeri untuk berceramah dan sebagainya, dan kemuncaknya adalah pada 16 Mac 2012 pada hari Jumaat, sehari selepas ulang tahun pertama konflik Syria yang berlaku, kita melancarkan demonstrasi besar-besaran. Ramai rakyat Malaysia yang turun selepas pada hari Jumaat, kita melancarkan demonstrasi aman di hadapan kedutaan Syria. Kita membantah kekejaman yang berlaku. Jadi di situlah rentetan wujudnya selepas demonstrasi aman tersebut, rentetan kepada kita dipanggil untuk mengisi tentang apa yang berlaku di Syria. Masjid-masjid panggil kita, sekolah panggil kita dan sebagainya, even universiti panggil. Untuk apa? Untuk menerangkan tentang isu kemanusiaan. Sebab apa? Pada waktu tersebut saya kira, walaupun sehingga waktu kini kita faham bahawa rakyat Malaysia ni merupakan masyarakat yang sangat prihatin. Melihat orang yang sakit, melihat orang yang terbunuh, orang yang dibunuh, yang dizalimi ni sangat-sangat meruntun rasa domir kemanusiaan rakyat Malaysia. Jadi tibalah waktunya ketika mana pada awalnya kita meletakkan bahawa okey, kita akan push isu Syria ni dalam bentuk advokasi semata-mata. Advokasi dalam bentuk kita pergi dekat Wisma Putra, kita sampaikan kita punya memorandum kepada Wisma Putra pada waktu tersebut. Kita berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga memberi pesan bahawa kita kena push isu Syria ni agar dapat diselesaikan dalam local community sahaja, supaya tidak berlaku campur tangan negara asing daripada luar dan sebagainya. Dan seterusnya kita lakukan beberapa siri demonstrasi aman, dan setelah lebih kurang 5-6 bulan kita melakukan tempoh advokasi ini, maka ketika itu di bawah Global Peace Mission Malaysia, kita decide untuk melakukan satu RIKI ataupun satu tinjauan untuk benar-benar faham dan melihat sendiri kadar, kesan, impak peperangan yang berlaku di Syria. Maka kita lakukan RIKI, kita ke Turki. Saya ingat lagi pada waktu tersebut saya bersama dengan saudara Syakir Fahmi, 2 orang sahaja ke sempadan Turki dan Syria untuk melihat sendiri keadaan yang berlaku ataupun ketika itu telah berlaku influx of refugees ke bumi Turki. Dan fast forward, basically selepas daripada kita pulang daripada misi tersebut dan kita melihat sendiri bagaimana besarnya impak peperangan yang berlaku di Syria, maka kita bersetuju untuk get all the NGOs, the Muslim NGOs, NGO yang nak terlibat dengan kita panggil everyone. Dan maka selepas itu wujudlah satu koalisi
iaitu coalition yang kita namakan sebagai Malaysian Lifeline for Syria, yang kita mesyuarat pertamanya berlaku pada 20 September 2012, di mana ketika itu ada lebih kurang 5 buah NGO yang terlibat, kita sebagai salah seorang foundernya, dan pada 23 Oktober 2012 maka secara rasmilah kita mewujudkan Malaysian Lifeline for Syria, dan sebulan daripada 23 Oktober tersebut kita menuju ke Turki sekali lagi untuk misi kali pertama Malaysia Lifeline for Syria, dan seterusnya pada Januari 2013 sekali lagi kita pergi ke misi, tapi kali ini 2013 kita masuk ke bumi Aleppo untuk menyampaikan amanah rakyat Malaysia direct terus kepada masyarakat yang berada di Syria. Jadi kenapa Syria? Basically antaranya adalah yang saya sebutkan motivasi, apabila tidak ada orang bercakap tentang kekejaman dan kezaliman yang berlaku di Syria, kita mulakan dan kita push supaya benda ni dibicarakan, dan kita mahu mengangkat semula kemuliaan insan yang telah dijarah oleh oleh kezaliman yang berlaku di Syria. Dan pastinya antara motivasi yang banyak memberikan ibrah kepada kita adalah daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya tuba lisyam, ya tuba lisyam, ya tuba lisyam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah bagi negeri Syam, beruntunglah bagi negeri Syam, beruntunglah bagi negeri Syam. Rasulullah menyebutkan 3 kali mereka beruntunglah negeri Syam ini kerana apa? Kerana malaikat Allah Subhanahu wa taala menghamparkan sayapnya ke seluruh tanah dan bumi Syam. Banyak lagi hadis-hadis lain. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Yang saya kira hadis-hadis ini cukup kuat untuk memberikan motivasi kepada kita, especially orang Islam, orang Muslim yang percaya kepada satu nama, iaitu keyakinan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadis dan Al-Quran. Maka ini satu motivasi yang sangat besar apabila berlakunya kekejaman kepada ahli Syam, mereka yang berada di tanah Syam, maka kita harus bertanggungjawab untuk membantu mereka yang berada di sana. Atas dasar kita ini mengucapkan syahadah yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya yang paling penting adalah atas dasar kemanusiaan. Jadi itulah sedikit sebanyak kenapa Syria kita dekat dengan mereka, insya-Allah. Terima kasih Syah. Malaysia Lifeline for Syria ataupun Malaysia for Syria secara ringkasnya merupakan terjemahan kecaknaan rasa kemanusiaan kita kepada rakyat Syria. Saya sebenarnya sedikit terganggu, saya tak pasti tuan-tuan rasa terganggu ataupun tidak bila kita mendengar perkongsian daripada Syah yang sepatutnya orang kata menjangkaukan rasa semangat yang membara untuk membantu, tapi dalam masa yang sama kita melihat juga video yang dikongsikan yang sangat menyentuh hati dan perasaan. Jadi kita orang kata ada kecelaruan emosi di situ kan, dan kita rasa sangat betul, rasa yang digambarkan dia ada rasa sedih sikit tapi dalam masa yang sama kita semangat. Jadi kita terus kepada Team Malaysian for Syria. Sejak Januari, Disember ke Lebanon, kemudian ke Turki, berulang-alik Lebanon, Turki untuk memastikan bantuan dapat disampaikan kepada mereka yang ditetapkan untuk menerima bantuan tersebut. Soalannya, this is not an easy mission lah, bukan satu misi yang sangat mudah berada jauh daripada keluarga. Jadi kenapa misi ini misi yang sangat lama? Daripada Disember kalau tak silap saya, Januari, ini Mac, dan dikatakan misi ini akan berlangsung sehingga bulan Ramadan nanti, misi khusus bantuan kepada pelarian Syria. Jadi soalannya kenapa lama sangat? Ada kat negara orang ni? Dan apakah tugas khusus yang kalian bawakan? Kalau ada boleh kongsikan, silakan. Team Malaysia for Syria di Turki. Okay, terima kasih Kak Maria. Sebenarnya saya tak ada wish jalan balik, sebab tu saya duduk kat sini. Okay. Sebenarnya begini, selalunya Malaysia for Syria menjalankan misi, mana-mana misi itu
Korban atau Ramadan atau musim sejuk selalu paling lama adalah 2 minggu. Tapi kita sedia maklum bila cabarannya, baik lagi penularan wabak COVID-19 yang menutup pelbagai sektor. So tahun 2020 Malaysia Force Sira tidak menjalankan apa-apa misi keluar negara. Sehinggalah pada November Malaysia Force Sira ada menjalankan satu projek, which is projek Container Force Sira, yang mana kita hantar barang-barang terpakai, iaitu baju sejuk, makanan. So kontainer tu kita hantar ke Lubnan untuk dimanfaatkan kepada pelayanan Sira. Dan selepas itu barulah kita decide untuk pergi ke misi. Dan secara rasminya pada 9 hari bulan 1 kita menjalankan misi musim sejuk. Daripada Malaysia kita terus ke Turki dan seterusnya masuk ke Syria. Daripada 9 hari bulan sehinggalah 21 hari bulan dan terus kita fly ke Lubnan. Tetapi pada 19 hari bulan 1 kita dimaklumkan bahawa kerajaan Lubnan ada mengeluarkan satu arahan bahawa mana-mana yang pelancong yang datang daripada Turki perlu kuarantin secara wajib selama 7 hari. Disebabkan waktu tu COVID di Lubnan sangat tinggi. So itu yang menyebabkan misi lama dan barulah, tapi waktu tu banyak cabarannya yang lain. Yang mana selepas kuarantin kita 7 hari, alhamdulillah semua negatif. So kita terus ke Arsal. So dari Arsal itulah kita buat agihan bantuan makanan, perubatan, pendidikan di Lubnan. Tapi waktu tu juga kita menunggu kontainer, Kak Maria. So kita waktu tu kita decide kenapa kontainer tak sampai. Sepatutnya kontainer ni perancangan dia sampai pada akhir bulan 1. Tapi bila once kita hostel sampai bulan 2 still lagi kontainer tak sampai. So waktu tu memang kita dah decide dah, okay, kita balik bulan 2 nanti. Habis misi bulan 2, awal bulan 2 kita balik. Tak kami habis je misi musim sejuk tu. Kita sampai je dekat Kitarmaya, kita dimaklumkan, kontainer dah sampai. Dan waktu tu bila kontainer dah sampai dan dah di drop di store ACA, barulah kami waktu tu decide, okay, sebab kita menggalas amanah daripada 8 NGO Malaysia yang lain. So kita nak buat yang terbaik waktu tu. Kita nak tunjukkan ini amanah yang mereka percaya pada kita. So kami decide waktu tu, okay, tak apa, kita extend. So bila kami terus extend, kami buat agihan dan waktu pula cabaran dia yang lain pula tiba-tiba waktu musim kita dimaklumkan bahawa musim sejuk yang melampau di Bikok dan juga di Arsal, yang mana musim sejuk tu air tu boleh jadi air batu. So waktu tu kita dah maklumkan pada NGO ni, kita ada maklumkan beberapa NGO bahawa kita nak hantar bantuan susu bayi. Bantuan susu bayi dan juga DSL lah. Dan alhamdulillah kita dapat sambutan juga. Dari situ kita sampaikan amanah NGO lain untuk mengagihkan bantuan-bantuan tersebut. Dan disebabkan inilah yang amanah yang diberikan oleh NGO lain atas dasar kepercayaan mereka, kami stay daripada awal 9 hari bulan 1 dan sehinggalah 4 hari bulan 3. Dan kalau ikutkan, kami ambil masa lebih kurang sebulan lebih kurang 50 hari untuk menyelesaikan misi yang diamanahkan oleh kami. Itu. Sambung sikit Fiza, apa peranan yang didukung oleh setiap ahli dalam misi? Peranan saya sebagai ketua misi di Lubnan, yang mana untuk memastikan projek-projek yang dijalankan, iaitu duit dana sumbangan orang ramai telus disampaikan kepada pelarian Syria. Dan juga rakan-rakan saya seperti Diana, yang mana dia memastikan setiap sumber maklumat itu disampaikan bahawa kita dah sampaikan bantuan hasil sumbangan orang ramai. Dan daripada Zatul, dia membuat live untuk bagi tahu inilah projek-projek yang dijalankan. Duit rakyat Malaysia inilah yang kami belanjakan untuk mereka yang memerlukan. So daripada peringkat Azmeh, dia daripada bahagian media. Kalau tak ada Azmeh,
Maksudnya kita tak adalah media. So kita tak tahu, seorang awam pun tak tahulah apa yang kami lakukan. So itulah peranan kami kat sini. Kalau setiap daripada kami di sini mempunyai peranan penting untuk sampaikan kepada orang awam, inilah yang kami jalankan. Inilah tanggungjawab kami sewaktu berada di lapangan. Baik, terima kasih Fiza. Jelas, nyata dan terang. Tapi kita tahu jauh di sudut hati masing-masing ada rindu yang menggunung untuk kembali ke kampung halaman. Kita doakan banyakkan bersabar dulu sebab banyak lagi sumbangan yang perlu disampaikan terutama khusus untuk bulan Ramadan nanti. Terus Syah, kita maklum sejak daripada 10 tahun bermulanya konflik di Syria, tidak ada tempat yang selamat dalam Syria. Tetapi kita juga dimaklumkan ada beberapa area sejak awal kita turun melalui EGPM ataupun Malaysia Lifeline for Syria. Syah sendiri yang turun dan mengetuai misi-misi tersebut di bandar Aleppo, Idlib dan Hama sebagai contoh. Walaupun tahu lokasi-lokasi ataupun daerah tersebut sangat berisiko, Syah dan juga tim masih turun. Soalannya, kenapa berani mengambil risiko? Soalannya kenapa berani mengambil risiko, ramai juga yang bercakap adakah kita ni nak pergi untuk mati syahid ataupun kita ni pergi menyerahkan leher kita untuk disembelih begitu dan sebagainya. Basically motivasinya adalah untuk makluman, apabila kita melakukan misi kali pertama pada September 2012, bantuan yang kita sampaikan adalah bantuan di luar, maksudnya bantuan di Turki, iaitu bantuan kepada pelayaran Syria yang berada di luar daripada Syria. Jadi apabila kita pulang, kita balik ke Malaysia dan kita cerita, bantuan kita dah sampaikan, tapi kita sampaikan kepada pelayaran Syria yang berada di Turki. Maka adalah satu perbincangan di kalangan aktivis ataupun di kalangan student-student Syria ni, mereka marah pada kita, kata kenapa you guys hantar bantuan di luar Syria, maksudnya kepada pelayaran Syria di luar daripada negara Syria itu sendiri, walhal mereka yang berada dalam Syria itu lebih memerlukan pada waktu tersebut. Jadi juga didorong oleh satu motivasi dan juga kesedaran bahawa ramai yang lebih memerlukan dalam Syria, dan pada waktu tersebut memang heavy attack yang sangat-sangat dahsyat sedang berlaku dalam Syria. Kita cari jalan bagaimana untuk kami ini untuk dapat kunci masuk ke dalam Syria. Dan pada waktu itulah salah seorang daripada pelajar Syria ini, dia decide untuk berhenti belajar dan cuba untuk cari jalan bagaimana nak masuk dalam Syria. Ini yang saya rasakan pengorbanan bagaimana seorang warga negara Syria yang sedang melanjutkan pelajarannya di Malaysia sanggup tinggalkan pelajarannya semata-mata untuk membantu anak watan ataupun anak Syria itu sendiri. Jadi berlakulah perancangan dan juga urusan untuk mendapatkan cara bagaimana untuk masuk ke Syria, dan alhamdulillah pada Januari 2013 kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau anda lihat di video sekarang ni, ini adalah di antara footages pertama kami ketika sampai di bumi Aleppo pada tahun 2013 Januari. Saudara saya bayangkan, the ever first time kita masuk dalam Syria dan kita telah disajikan dengan sejumlah mayat 100 lebih, saya kira 120 lebih mayat, yang sebenarnya mayat tersebut dicampakkan ke dalam sungai Kuwait ataupun sungai Kuwait di Aleppo. Dan kita disajikan dengan paparan kezaliman dan juga kejahatan yang berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kita melihat setiap seorang mayat tersebut, hampir semuanya ada tembakan di kepala ataupun mereka disimbah dengan asid. Malah ada yang ditemukan dalam keadaan tangan yang masih terikat dan sebagainya. Dan dalam masa sama kita keep on continuing mendengar
bom yang dijatuhkan, bunyi tembakan yang sentiasa kedengaran di bumi Aleppo pada waktu tersebut. Dan ya, memang satu kerja yang orang kata memang satu kerja gila. Kalau tuan-tuan boleh tengok dalam video juga bagaimana kita melihat sendiri dengan mata kepala kita bagaimana bom dijatuhkan ke kawasan komuniti ataupun kawasan masyarakat Syria, which is depan mata kita. Dan saya kira takkanlah sedahsyat ini peperangan yang berlaku di Syria, tetapi kita melihat dengan mata kepala kita sendiri dan kita pulang ke Malaysia dan kita tidak melakukan apa-apa. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh rakan-rakan Syria kami yang berada di Malaysia yang mengatakan bahawa mereka yang berada dalam Syria itu lebih memerlukan. Justru penilaian tentang untuk kita menjaga keselamatan itu menjadi satu perkara yang utama. Kita tidak akan mengambil ringan tentang risiko-risiko yang akan berlaku. Kita faham dengan risiko yang berlaku. Aleppo memang heavy attack, Idlib memang heavy attack, Hama memang heavy attack, tapi dengan aturan dan juga communication dengan kita punya partner di lapangan, mereka tahu tempat yang selamat, communication sentiasa berlaku, mereka tahu di mana bom yang akan dijatuhkan, dan mahu tidak mahu atas dasar kemanusiaan, atas dasar mereka yang barisan lebih memerlukan, mahu tidak mahu kita kena redha. Dan kita dengan segala perancangan dari sudut keselamatan, ada contingency plan, kalau berlaku begini macam mana, emergency exitnya macam mana dan sebagainya. Semua benda ni kita dah put on the paper. Jadi yang selebihnya, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka pada waktu tersebut kita ada beberapa orang yang bersedia untuk berjuang. Kalau lihat ini di antara salah satu daripada kereta bomber yang kita hadiahkan kepada White Helmets. Ni baju yang saya pakai ni adalah baju White Helmets yang akhirnya kereta bomber pun diserang dan sebagainya. Jadi atas motivasi inilah saya kira kalau orang bertanya kepada saya kenapa kita eager juga, kita berdegil juga untuk masuk kawasan-kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan yang paling bahaya di dunia pada waktu tersebut, adalah kerana kita memegang amanah dan kita mahu menyampaikan amanah tersebut terus kepada mereka yang memerlukan. Jadi alhamdulillah, umur masih dipanjangkan untuk kami terus memperjuangkan apa yang telah kami perjuangkan 9 tahun yang lepas, dan sehingga waktu inilah insya-Allah dengan dukungan, doa dan juga sokongan seluruh rakyat Malaysia, kita akan terus berkhidmat buat kemanusiaan insya-Allah. Insya-Allah, amin. Sedikit Syah sebelum kita beralih kepada tim Malaysia for Syria di Turki. Apa sebenarnya perasaan bila turun ke kawasan yang sangat berisiko ketika itu? Perasaan tipulah kalau tidak ada rasa takut. Tetapi apabila melihat rakyat Syria itu sendiri tak lekang mulut mereka ini daripada menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, Allahu akbar, Allahu akbar. Mereka sebutkan, mereka seolah-olah seperti mana kita selalu mendengar berita-berita ataupun kisah-kisah di Gaza contohnya, bagaimana mereka ini keluar dalam keadaan berwuduk, bersedia untuk diserang pada waktu bila-bila masa saja, dan ketika mana mereka diserang tu, semoga-mogalah mereka ini mati dalam keadaan berwuduk, mati syahid dan sebagainya. Begitulah saya anggapkan bagaimana rakyat Syria yang berada di Aleppo, di dalam Syria itu sendiri, bukan nak kata redha dengan redha mereka diserang, tetapi mereka tidak ada options. Mereka tidak ada option sebab kegilaan rejim Syria ini. Sekolah mereka serang, hospital mereka serang. Then we are talking about international humanitarian law, which doesn't really apply dalam Syria. Just saying,
serangan gas sarin, pengepungan sehingga orang kebeluran dan sebagainya. Where are the world? Di mana dunia ketika mana pelanggaran international humanitarian law ini benar-benar berlaku di hadapan mata kita and we are doing nothing. Are we human? Adakah kita ini manusia? Jadi untuk atas sebab itulah basically kami ketepikan rasa takut, kami ketepikan rasa gusar dan sebagainya. Moga-moga Allah bantulah. Moga-moga Allah bantu. Dan kita bukan buat benda apa pun, kita nak menyelamatkan nyawa manusia. InsyaAllah, dan alhamdulillah sehingga hari ini kita masih terus berjuang atas nama kemanusiaan dan semoga Allah terus memanjangkan umur kami semua untuk bersama dalam perjuangan ini. Terima kasih Puan Mania. Baik, terima kasih Syah. Kita terus ke tim MFS di Turki. Yang bersama dengan saya sekarang Di dengan Azmi. Soalan untuk Di Di sekarang Di, antara wakil media yang turun ke lapangan sejak Disember yang lepas, dia pengalaman itu satu bahagian yang lain daripada yang boleh membangunkan diri kita, yang boleh kita simpan. Tetapi momen-momen yang ditangkap dari lensa kamera itu juga merupakan antara sesuatu yang kadang-kadang kita tak boleh nak ceritakan kepada orang, tetapi hanya kita yang boleh memahami. Jadi mungkin dia boleh kongsikan antara momen-momen yang manis, yang